Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita tengok kitab kita, Furu'ul Masail. Kita berhenti di muka surat 40. Su'ila radhiyallahu an. Kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, Su'ila radhiyallahu an, daripada barang yang banyak balwa. Balwa ni maksud dia kesukaran yang sukar dielakkan. Macam saya sebut kat tuan-tuan, taik merpati dulu. Di Mekah dulu ada banyak taik merpati. Dalam mazhab kita taik merpati ini najis. Jadi bila tawaf tu tak boleh ada najis di badan. Bila ada najis di badan kita, batal tawaf. Tapi zaman dulu sebelum ada orang cuci tu, memang banyak merpati. Kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar lama Mekah, Kaabah tu, memang banyak merpati. Orang bagi makan. Kalau dalam mazhab mereka yang berada di Mekah tu boleh makan merpati. Binatang yang halal dimakan, kencing dan berak dia suci. Itu mazhab Hanbali, mazhab yang di Mekah tu. Jadi dia pun tak ada masalah lah. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i tak boleh najis. Jadi disebabkan masa tu banyak taik merpati, termasuk dalam kitab-kitab lama dia akan sebut. Tuan-tuan tengok kitab-kitab lama dia akan sebut taik merpati yang berada di Mekah dulu, pijak walaupun najis dimaafkan. Sebab itu kesukaran yang suka dielakkan. Tapi kalau sekarang tak boleh. Sebab sekarang bersih. Kalau ada tu pun jarang sangat lah. Sebab tu ada juga seorang kawan saya, ustaz, dia sebut, Imam Nawawi pernah sebut dalam kitab dia, termasuk dalam taik taik cicak, kalau dia terlalu banyak, dia juga termasuk dalam umul balwa. Tapi macam masjid tuan-tuan ni tak banyak taik cicak, sikit sangat, betul tak? Jadi kalau terpijak tu najis lah, batal lah sembahyang. Ni kalau banyak sangat, tak ada orang yang nak cuci, susah nak elak sampai terpijak, termasuk dalam umumul balwa. Tapi sekarang ni sukar lah tuan-tuan kita nak sebut. Sebab di mana-mana saja pun kita boleh kata cicak ni tak banyak. Kalau ada pun sikit lah sangat. Ni kesukaran yang susah yang sukar dielakkan. Dia panggil umumul balwa. Termasuk dalam ni saya sebut kat tuan-tuan, umumul balwa apa dia? Orang pergi haji sekarang kan. Tak perlu pun tukar pada mazhab. Itu yang tak perlu pun ambil semayang macam mazhab Hanafi, macam mazhab Hanbali, macam mazhab Maliki. Sebab tiga mazhab itu tersentuh orang perempuan tak batal. Ada yang kata tersentuh tapi dengan syahwat, ada yang kata sentuh tu jima, tapi kena ambil uduk macam mereka. Dulu memang macam tu kita pegang dulu. Tapi dalam 2019 ke 2000 berapa aku tabur haji buat yang baru punya, yang lebih tepat lagi, sebenarnya kita ambil semayang macam mazhab Syafi'i. Tak perlu ubah langsung. Habis tu kalau tersentuh tak perlu ambil sembahyang. Sebab bukan saja sentuh, umumul balwa, kesukaran yang suka dielak. Susah yang payah nak elak. Kebiasaannya sentuh bukan tangan, kaki. Biasanya kaki tu terkena. Yang pernah pergilah, saya tanya, saya tak pernah pergi. Orang yang bisa pergi dia kata kaki, ustaz, selalu terkena kaki tu. Jadi sekarang ni tak perlu pun tukar pada mazhab, kekal dengan mazhab Syafi'i dan tak batal wudu. Sebab sentuh tu luar biasa. Keadaan itu bukan keadaan biasa. Ramai-ramai bersesak-sesak. Ini tak batal pun. Jadi orang pergi haji tak perlu tukar mazhab. Kekal mazhab Syafi'i dan tak batal semayang pun. Gitu. Kemudian, padanya iaitu yang dibuat akan jaban. Jaban ni macam keju. Orang Arab ni banyak makan keju. Baik. Kemudian, ditaruhnya nafhah, iaitu susu yang diambil di dalam anak kambing yang disembelih. Anak kambing sembelih anak kambing. Di dalam perutnya susu yang beku. Dalam perut, bukan di dalam, ni anak apa? Anak kambing lah. Dalam perutnya ada susu yang beku dalam perutnya. Baik, kemudian
Padahal anak kambing yang sudah makan yang lain daripada laban. Tapi anak kambing ni dia dah makan selain daripada susu ibu dia. Susu ibu dia pun dia makan, makanan lain pun dia makan. Jadi susu yang dalam perut dia tu boleh ambil tak? Buat apa? Buat keju. Keju kan susu masam yang kita apa? Simpan kan. Baik. Yang lain pada laban. Dan adakah seperti yang makan susu jua hanya dimaafkan dia yang demikian? Kalau dia memang makan susu ibu dia saja, memang boleh. Susu beku dalam perut dia tu boleh. Tapi yang ni dia makan benda lain juga. Yang demikian sebab lengkap baluanya dan lagi sangatlah sukar kita melihara daripadanya atau tiada dimaafkan apa hukumnya. Sebab anak kambing ni kenapa sukar? Yalah, macam mana kita nak pastikan anak kambing tu makan susu ibu dia saja? Kalau anak susu bolehlah kita jaga kan, yang macam anak lelaki yang minum susu ibunya saja. Jadi bila dia kencing, najis dia najis mukhaffafah. Kita hanya siram je air atas dia, cukup memercikkan air atas dia, lap. Cukup suci, tak perlu menghilangkan bau warna darah. Memang dia tak bau pun, mesti lelaki. Tuan-tuan yang ada anak lelaki dan anak perempuan, tuan-tuan perasan, bayi lelaki kalau dia minum susu ibunya, air kencing dia memang tak bau. Tapi dia makan benda lain, dia bau. Tapi anak perempuan, walaupun dia minum susu ibu saja, air kencing dia bau kuat. Sebab tu air kencing bayi perempuan, dia keluar-keluar, dia mutawasitah terus. Bayi lelaki yang belum makan apa-apa, dia minum susu ibu, memang tak bau air kencing dia. Tu yang boleh percikkan air, lap terus. Bersih. Baik, kemudian tapi kalau tuan-tuan nak cuci hilang bau warna darah apa lagi lah, bagus. Tapi cukup sekadar tu. Baik, kemudian kemudian dia kata tidak dimaaf apa hukumnya? Maka dijawabnya, jadi kita nak pastikan kambing tu minum susu ibunya susah. Kambing macam mana? Boleh jadi dia makan rumput ke apa yang ada dia makan. Kemudian apa hukumnya? Maka dijawabnya dengan bahawasanya demikian itu dimaafkan dia, dimaafkan. Boleh. Saya tengok dalam buku Ustaz Hasan pun sama. Itu yang dimaksudkan. Jadi susu beku dalam perut kambing yang disembelih yang disembelih. Bukan mati kena langgak, mati kena bangkai semua, tak boleh. Kita sembelih dia, dalam perut dia ada susu beku, yang tu boleh buat keju. Kemudian pada yang demikian itu sebab umum balwa, susah. Macam mana kita nak elakkan anak kambing tu jangan makan benda lain, betul tak? Boleh jadi dia akan makan sikit benda yang lain. Kambing bukan kita boleh kawal dia. Sebab masyaqqah memelihara kerana kaedah bahawasanya tiap-tiap kepayahan menghelakan, ini membawa kepada kemudahan. Dan lagi bahawasanya tiap-tiap adalah pekerjaan apabila sangat picek. Picek ni sempit, sangat sempit, diluaskan. Dan lagi firman Allah, dan tiadalah dijadikan atas kamu pada agama daripada pecek, kesusahan. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak dijadikan bagi kamu dalam agama ni kepayahan, kesusahan. Baik, kemudian dan saya telah mensyarahkan a'immah dengan dimaafkan daripada beberapa najis di dalam beberapa masalah yang banyak kerana kesukaran yang kurang daripada ini masyaqqah pada fatwa Ramli Kabir. Jadi benda yang susah dimaafkan. Jadi tadilah umum balwa. Dia ada kaedah umum disebut daripada ayat Quran macam itulah. Yang saya baca tadi, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, tidak Allah jadikan dalam agama ni benda yang susah. Susah, masyaqqah. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Taala mahukan bagi kamu kesenangan bukan kesusahan. Ini bila cerita berkenaan orang yang dalam perjalanan kan, dia tak boleh puasa, orang yang sakit, yang ni. Allah Taala nak mudah, bukan tak mau yang susah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut innama bu'istum muyassarin wa lam tub'asu mu'assarin. Sesungguhnya umat Nabi SAW ni dibangkitkan, umat Nabi SAW ni diutuskan umat Nabi untuk memudahkan, bukan dibangkitkan untuk menyusahkan. Ini cerita bila cerita ada seorang lelaki yang kencing dalam masjid. Dia tak reti ni masuk masjid, dia kencing. Sahabat nak pergi pukul dia. Kalau pergi cegah dia tengah kencing, kita cegah dia, lagi bertabuk air kencing dia. Dia tengah kencing, kita pergi tolak dia, lagi bertabuk air kencing dia. Nabi tak bagi. Nabi kata tak apa, lepas habis kencing siram dia. Kan tanah kan, dia pasiak, siram saja air tu jadi air kencing tu turun ke bawah lah. Baik, jadi Nabi pesan kat sahabat tak perlu bertindak keras dan kasar lah. Baik, cumanya tuan-tuan, kaedah dia tu ataupun dia panggil kaedah dia al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesusahan itu akan membuka kepada kesenangan. Tapi kesusahan ni bukan semua susah. Susah yang luar biasa, boleh lah. Sebab dalam kita buat suruhan Allah ni memang ada beban pun.
kita panggil taklif. Kita ni semua mukallaf, yang diberi tanggungjawab oleh Allah. Mukallaf, kita semua mukallaf. Taklif, apa itu taklif? Ilzam ma fihi kulfah, mewajibkan sesuatu yang ada beban. Macam semayang kan, semayang subuh kan ada susah juga sikit rasa, tapi susah tu biasa, orang boleh buat, betul tak? Kita boleh ambil semayang, boleh semayang subuh. Jangan disebabkan susah lah semayang subuh, aku semayang pukul 8, yang tu tak boleh. Sebab kesusahan tu orang biasa boleh buat. Semayang zuhur, ada orang susah semayang masa kerja, nantilah aku semayang waktu malam. Itu bukan susah yang menyebabkan mudarat, itu susah yang biasa. Ada orang tutup aurat susah lah, rasa panas lah itu susah biasa, bukan susah yang luar biasa. Boleh lah, itu susah biasa. Susah macam tuan-tuan kerja, kait sawit, cari rezeki, itu semua ada susah dalam tu, betul? Ada susah, tapi susah tu manusia boleh buat. Itu susah dalam batas kebiasaan. Jangan orang pasal apa tak nak pakai tudung. Saya tengok dalam filem, kenapa tak pakai tudung? Agama Islam kan agama yang mudah. Mana agama Islam dah mudah, jangan mudahkan lagi, betul tak? Pakai tudung tu mudah, jangan mudahkan lagi. Semayang tu mudah, jangan memudahkan lagi. Semayang zuhur 4, saya nak buat 2, jangan memudahkan lagi. Dah mudah dah. Memang syariat Allah ni dah mudah dah, jangan memudahkan. Yang bila masyakkah yang diiktiraf ni, masyakkah yang luar biasa. Contoh, patah tangan, betul tak? Nak ambil uduk macam mana? Berbalut, boleh tayamum, susah lagu tu. Tangan luka, macam mana nak ambil uduk, betul tak? Nanti kena ayak, susah lagu tu. Orang yang sakit tak boleh puasa, betul? Sakit tak boleh puasa, dia sakit tak boleh puasa, dibenarkan buka. Kalau dia puasa juga, boleh datangkan mudarat. Ataupun dia mengandung, doktor kata tak boleh ni, tak bahaya. Ingat macam isteri saya baru ni bersalin anak yang ke-6, tapi masa anak yang ke-6, masa puasa itu isteri saya puasa penuh. Saya risau juga kok jadi apa-apa pada anak dalam kandungan tu. Tapi baru dia bersalin 1 bulan 6 itu. 6 bulan 6. 6 bulan 6. Baru lagi lah. Belum sebulan lagi. Nak dekat sebulan. Jadi tapi dia puasa penuh. Dia tengok orang tuan-tuan. Ada jiran tu, seorang tu, dia baru, masa tu baru lagi kot. Dia kalau baru-baru ni bahaya. Kalau dah besar kan, dah 7 bulan, 8 bulan misalnya, tak ada masalah. Dia puasa, mati anak dalam kandungan dia. Kita tengok keadaan lah, tengok pada doktor yang dipercayai lagu mana kesihatan dia. Kalau dia tak boleh puasa, nak buat macam mana? Betul tak? Memang mudarat. Orang yang kerja jauh, perjalanan jauh kan penat, dibenarkan buka puasa. Tu kesukaran yang lagu tu. Orang yang dahaga melampau, kalau tak makan mati, contohnya lah, dia teruk sangat, kalau tak makan mati, boleh buka. Tapi kalau sekadar kita puasa tengah panas, rasa susah, tapi kita okey, tak boleh buka puasa. Ini susah yang sampai membawa mudarat. Itu dipanggil masyakkah, itu yang diiktiraf. Bukan masyakkah biasa-biasa tuan-tuan. Hak yang orang boleh buat. Kalau hak orang yang boleh buat, itu masyakkah biasa. Itu semua benda tuan-tuan. Hatta orang bukan Islam bekerja, bukan senang, susah. Tengok orang bukan Islam kerja di luar negara kan, di India, di mana, semua kerja susah-susah cari rezeki. Boleh je buat, betul tak? Itu kesusahan yang biasa. Kek sawit boleh, semayang tak boleh. Luar tuan-tuan. Kek sawit lagi susah. Betul tak? Kek sawit lagi susah, mancing lagi susah. Semayang senang betul, 5 minit je. Kerja boleh, semayang tak boleh, tak ada alasan. Betul tak? Duduk kedai kopi menyembang lama, betul tak? Nak main semayang tak boleh. Tak boleh. Jalan kaki, buat kerja yang tak faedah boleh, buat ibadah tak boleh, yang tak munasabah. Baik, jadi masyakkah yang diiktiraf, masyakkah yang susah lah, yang memang tak boleh tuan-tuan. Macam sahabat Nabi yang dia luka tu kan, kemudian dia berjunuk, dia luka, berjunuk. Dia tanya kat sahabat lain, macam mana nak buat ni? Dia kata, hang kena mandi, dah berjunuk. Dia mandi, mati. Dia mandi, mati. Sebab tak tahu, mungkin mandi kuman masuk ke macam mana, mati dia. Sampai berita ni pada Nabi SAW, Nabi sangat marah. Sangat marah. Nabi kata, fa innama shifa'ul iyyi as-su'al. Ubat kebodohan itu, maksud dia tak tahulah. Ubat kebodohan itu tanya. Jangan fatwa bukan-bukan. Meninggal seorang sahabat Nabi. Pasal apa dia berkata disebabkan dia dah luka. Bila dah luka mandi, itu berbahaya, betul tak? Jadi dibenarkan. Hatta kita boleh berubat dengan benda yang najis. Dalam mazhab Syafi'i pun boleh. Dengan syarat, kalau dalam mazhab Syafi'i lah, benda itu bukan memabukkan. Mabukkan tak boleh. Selagi mana kalau tak ada ubat yang lain, yang hak suci tak ada hak najis, dibenarkan. Kalau dah tak ada ubat yang lain, itu kata masyaqqah tajlibu taisir. Masuklah diharamkan apa?
benda yang haram. Masuk hutan tak ada makanan dah. Masuk hutan tak ada makanan. Jadi boleh makan benda haram, boleh. Tapi jangan aim babi dulu. Babi last. Masuk hutan dah tak ada makan, ada can nak makan babi, nanti dulu babi last. Cari yang ringan dia tak macam babi. Ada tak yang ringan dia tak macam babi? Ada. Monyet. Haram juga, tapi babi dalam Quran sebut je lah haram berat babi tu. Boleh monyet ataupun bewak. Bewak kalau dalam mazhab Maliki boleh makan bewak. Bewak Malaysia ni boleh makan. Mazhab Maliki lah. Tapi tuan-tuan jangan makan pula. Itu mazhab Maliki pun tak makan tuan-tuan. Orang mazhab Maliki dia hanya perbahasan fiqh. Tapi mazhab Maliki pun tak makan. Macam kita lah dalam perbahasan fiqh, tuan-tuan wajib sediakan nafkah untuk isteri setahun selai je baju. Makan sehari semalam sekali je. Tapi kita buat macam tu lah. Takkan bagi makan isteri sekali tuan-tuan. Takkan baju beli selai setahun. Itu perbahasan. Betul tak? Itu perbahasan fiqh begitu. Kita lebih lagi bagus tak? Lebih lagi bagus. Jadi tuan-tuan, cari kalau masuk hutan tak ada makan, benda lain dulu. Ulang dulu ke? Betul tak? Bewak dulu ke? Monyet dulu ke? Kalau dah semua tak ada tuan-tuan, apa pun dah tak boleh, yang ada khinzir, boleh lah. Kalau tak makan mati. Itu pun boleh makan. Boleh ke makan 2 pinggan, 3 pinggan? Tak boleh. Sedap pula babi ni. 2 pinggan makan. Tak boleh, haram. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kesukaran itu dibenarkan menurut kadarnya. Kalau dia makan babi, sekadar melapis perut saja. Itu saja. Lebih tak boleh. Dia tengok keadaan lah. Ada keadaan memang dia jadi macam tu. Betul tak? Ada keadaan jadi. Terutamanya saudara Islam kita di China kan, Uyghur. Dia kena penjara dan dipaksa makan babi. Dia dimudahkan ni, dia ada 7 kan. Dimudahkan ni ada 7 sebab. Saya tak ingat semualah. Antaranya dipaksa. Saudara Islam kita di China dipaksa makan babi yang dalam penjara. Itu yang mereka dedahkan. Uyghur tu dedahkan. Tak makan kena seksa. Jadi mereka boleh makan. Bukan mereka nak makan, dipaksa makan. Termasuk juga mereka tak boleh puasa. Kalau dia berpuasa, tentera mai. Tentera Cina mai tak bagi puasa. Padahal tak kacau orang pun. Tapi kerana bencinya pada agama tu. Bencinya dalam hati tu, kebencian pada Islam. Dia mai rumah, siapa tak masak kena. Terpaksa makan. Mereka makan pun, dipaksa makan. Tak batal puasa tu. Dia makan kerana dipaksa. Puasa tak batal. Kerana dipaksa, kerana lupa. Lupa juga dimudahkan. Kita tak mau, kita tengah puasa tu lupa. Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba. Siapa lupa dia tengah puasa, dia minum dan dia makan, fal yutimma sawmahu. Nabi sebut, kena teruskan puasa. Lupa. Lupa macam mana? Kemudian kerana kekurangan. Contohnya kanak-kanak ke orang gila, tak diwajibkan. Betul tak? Lagi apa tuan-tuan? Kerana musafir boleh buka puasa. Betul tak? Boleh qasarkan semayang. Jumaat gugur kerana musafir. Dia ada sebab-sebab yang mendatangkan. Kerana sakit. Kerana sakit banyak kemudahan. Boleh semayang duduk, boleh semayang baring, isyarat, gitu. Boleh lah. Dan sebagainya lah tuan-tuan. Kemudian Su'ila radhiyallahu an, daripada hempedu binatang yang dimakan yang kena sembelih, adakah suci ataupun najis? Nanti kita sebut hempedu ni yang mana tuan-tuan. Maka dijawabnya bahawasanya ia najis. Saya pelik juga tuan-tuan bila saya baca. Sebab tu kena rujuk banyak. Bila kadang-kadang bukan salah kitab, kita yang salah faham. Sebab binatang yang halal dimakan, bila dia dah sembelih, semua halal. Dia punya buah pinggang ke, dia punya mata ke, tuan-tuan makan tak masak lagi pun boleh. Tengok baru ni viral, dia pun makan mata kambing, mata lembu. Saya geli tengok tuan-tuan. Mata lembu hidup-hidup, halal ya, bukan tak halal. Katanya untuk sakit gout. Ada yang sakit gout. Saya sakit gout lah tuan-tuan. Saya gout sikit. Tuan-tuan yang ada gout, tu saya tak makan banyak lah. Untuk apa, kena kawal lah. Untuk apa, ikan, udang, apa, terutama siput-siput ni jarang sangat lah makan. Tak makan kena gout tuan-tuan. Kalau sakit, tak boleh jalan. Sakit gout. Siapa yang teruk, kawan saya seorang muda lagi, umur 20-an, kena gout. Saya tak tahu kenapa dia teruk sangat. Suka makan siput kot. Sampai tak boleh jalan langsung. Teruk gout. Antara dulu-dulu gout ni dipanggil sakit orang kaya. Pasal orang kaya yang makan apa? Daging, udang, sotong. Lah ni semua kaya, semua kena gout tuan-tuan. Kena gout malam pun tak boleh tidur, sakit dia cucuk-cucuk. Jadi kena kawal makan lah. Tapi saya alhamdulillah lah, ayam boleh makan, kicap boleh makan. Ada orang kicap pun tak boleh, sos pun tak boleh.
Jadi tuan-tuan, katanya orang sakit gout, saya tengok dalam video tu lah, makan sepasang mata insya-Allah hilang. Tengok dia makan macam mana, dia kerak, dia hisap pun. Uish. Saya tengok lalu tu. Dia kerak mata, cuci dulu lah, buang darah apa semua. Ambil tu, dia kerak mata hitam tu kan. Kerak tu, dia dalam tu ayak kan. Tu hisap. Rasa dia macam air kelapa laut Afrika katanya. Kata yang minum tu lah, saya tak pernah rasa. Kata yang minum tu. Macam air kelapa laut Afrika, dia payau-payau. Minum, elok untuk gout. Semua halal tuan-tuan. Semua halal, binatang yang disembelih semua halal, tapi disebut ni haram. Terkejut saya. Baik, jadi sama juga saya pernah lepas korban, saya pergi satu surau, dia pergi hidang dengan saya makan. Sedap juga, saya jeli-jeli. Dah saya makan, yang ni lah torpedo, batang lembu. Dia bagi saya makan dulu, dia bagi tahu. Mana saya tahu, dia buat macam sate tu. Ada orang telur lembu, betul tak? Selalu hilang, orang curi, betul tak? Jangan curi lah tuan-tuan. Tapi orang tanya, macam mana nak bagi telur lembu 7 orang? Reda-reda lah, betul tak? Saling meredai lah. Dalam bab korban ni jangan berkira nama korban. Nama korban, faham konsep korban? Berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa. Itulah nasib apa, kita tahu lagu dia kan. Korban, kita korban benda tu, bukan duk berebut, betul tak? Ni korban apa? Nak pergi rebut, pergi beli telur lembu. Jangan, kalau boleh korban, nama korban. Apa korban? Kita melakukan satu perbuatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Korban tu daripada qarubah, dekat-dekat. Korban ni, kalau Nabi tak ambil langsung, kalau ambil sikit je. Yang lain semua fakir miskin. Yang tuan-tuan nak bagi 1/3 makan, 1/3 hibah, itu pembahagian mudah, bukan yang paling afdal. Yang paling afdal tuan-tuan ambil sikit, yang lain fakir miskin semua. Jadi tak ada isu lah, telur siapa nak ambil. Ada orang berebut, tapi biasanya tak berbuah, hilang, orang curi tuan-tuan. Telur hilang, ekor hilang semua. Benda satu, sedap kot, curi. Curi hukum dia berdosa, haram, berdosa besar, betul tak? Curi harta tuan korban punya, itu tuan korban punya. Kecuali tuan korban dah wakilkan, betul? Dia wakilkan semua, betul tak? Saya wakilkan semua pada masjid, uruskan. Ini senang, ni paling senang lah. Dia masalah kalau dia tak wakilkan, tuan-tuan tak boleh gabung sekali, betul tak? Kena bagi apa, tompok-tompok, ni bahagian ni, dia gabungan. Tapi kalau semua wakilkan, kami serah semua pada masjid, betul tak kan? Buatlah pembahagian lagu mana pun, yang penting saya dapat sikit saya punya, yang lain serah pada fakir miskin. Tak apa. Ni kadang dia tak wakilkan, dia nak ada setengah orang dia nak bahagian ni, mana bahagian ni? Tapi jangan silap, yang mana korban di Bukit Merah, jangan bawa balik semua. Dia duduk taping korban Bukit Merah, di mana mana saya punya, dia ambil semua satu tampuk dia, bawa balik. Haram hukum dia. Dia kena bagi sikit kepada fakir miskin di sini. Selebihnya nak buat sate, buat korban wa at'imu ba'isal faqir. Ada orang dia korban, dia buat korban, semua kambing dia buat BBQ. Mana boleh? Mana fakir miskin punya? Kita main-main rumah dia, kambing tu pusingan. Ni kambing korban. Ni bukan korban, fakir miskin punya mana? Saya bagi dah masak. Tak sah. Ingat, korban untuk fakir miskin. Fakir miskin dia dapat daging korban, dia boleh jual balik. Fakir miskin dapat daging korban, dia banyak sangat dapat, dia buka kedai daging depan rumah dia, dia jual. Kita yang tak miskin dapat daging korban, tak boleh jual. Haram hukum dia. Saya tak miskin, orang bagi. Hibah lah. Ustaz ambil ni ustaz. Kan orang bagi kat ustaz. Ustaz dapat. Bagi atas dasar hibah. Saya tak boleh jual. Kalau banyak sangat, saya kena bagi kat orang lain pula. Hibah pada orang lain. Dan saya tak boleh guna untuk bayar upah, haram. Banyak sangat orang bagi daging korban kat saya. Ada orang main kek sawit. Duit tak ada, daging korban banyak, nak aku bayar dengan daging korban. Haram. Tuan korban pun tak boleh, saya pun tak boleh. Fakir miskin boleh. Fakir miskin boleh. Fakir miskin dia dapat banyak daging korban, dia nak jual ke, dia nak buat upah ke, pulang. Sebab korban memang untuk dia. Quran sebut ba'isal faqir. Tuan korban pun tak boleh jual, betul tak? Tuan korban dia jual je ataupun dia jadikan upah. Betul tak? Dia tuan korban, tengok orang main sembelih, yang sembelih dia lebihkan sikit. Bagi batang pinang. Pasal apa? Pasal dia sembelih. Itu upah. Bagi atas dasar kerja, itu upah. Walaupun hang sebut, Ustaz ni saya sedekah. Hang sebutlah sedekah ke hibah. Dia tak kira yang kita sebut tu. Dia kira hakikat dia tu. Sebab tu dalam muamalat, dia tak kira yang kita sebut. Al-ibratu, dia kira pada apa? La ibrata fil mabani, dia panggil. Kita punya lafaz ke apa?
wa innama ibratu bil maqasid. Dalam muamalat ni dia tengok pada tujuan benda tu, bukan sebutan kita. Ni saya hibah, saya sedekah, tapi bagi pasal dia buat kerja. Dari segi syarak itu bukan sedekah, itu bukan hibah, itu upah. Dia lah. Dia tak tengok pada yang kita lafaz tu, dia tengok pada kita bagi atas dasar apa. Bagi pasal dia yang sembelih, haram hukum dia. Habis tu macam mana nak buat? Pergi beli daging lain bagi. Beli. Dia nak apa telur? Beli telur bagi kat dia. Dia nak torpedo, torpedo kita bagi. Bom atom kita bagi, tak apa. Tapi jangan guna bahagian daging korban. Tak boleh, setak boleh-bolehnya. Macam tu tak payah buat korban, tak payah buat. Ada orang sekarang, macam tu tak payah buat korban, tak payah buat. Macam orang nak semayang duha tapi nak semayang sambil minum. Baik tak payah semayang. Tak hang semayang dan membatalkan semayang, mana boleh. Nak korban tapi buat benda yang membatalkan pahala. Betul tak? Ada orang korban, satu orang dia korban. Korban banyak. Dia tak bagi fakir miskin dalam kampung dia, fakir miskin luar kampung dia. Saya kata tak boleh, haram, hukum dia haram, dosa. Habis tu nak buat macam mana? Dah habis dah Ustaz. Pergi beli daging, pergi bayar balik. Wajib. Dia bagi semua. Padahal jiran sebelah ni banyak orang susah. Mungkin dia bergaduh kot, saya tak tahu. Gaduh ke tak baik ke. Dia ada kalau orang susah dan kita bergaduh dengan dia, lagi bagus tuan tolong dia. Tapi saya bergaduh dengan dia, bagus. Pasal apa? Kita nak tundukkan kita punya nafsu ni, betul? Nafsu ni kalau kita orang kita bergaduh, lantak pergi kat hang lah, betul tak kan? Mampu pergi kat hang lah, macam tu lah. Hak yang tu nak ajak tu, hak nafsu dalam ni nak ajak. Kita benci dengan dia, dia kita pergi bagi. Nak ajak sikit, turun sikit. Yang dalam hati ni, yang apa, dalam hati kita yang tengah marah ni, yang nak pergi surut. Itulah agama. Dia nak didik kita jadi baik sebenarnya. Agama ni bukan sekadar, iyalah kita tuan main semayang ibadah ni bagus ya, tapi inti dia akhlak yang baik. Tuan-tuan dah korban, tuan-tuan ada jiran yang tuan-tuan bergaduh dengan dia dah 2 tahun, 3 tahun. Dia marah anak kita ke, kambing dia masuk rumah kita ke. Tuan-tuan pergi bagi kat dia walaupun tuan-tuan rasa geram Itu agama. Dia nak jadikan kita ni bagus. Jiwa ni baik. Nah, tundukkan diri kita. Dia tak bagi semua kat fakir miskin rumah dia. Saya kata macam tu dia wajib ganti. Pergi kat pasar, beli batang pinang ke, hak bagus-bagus punya, bagilah kat fakir miskin tu. Boleh lah. Itu nama dia korban. Nama korban lah. Bukan kita nak bersedak-sedak, korban. Baik, kemudian. Tapi kalau tuan-tuan nak bersedak boleh je. Tuan-tuan bagi sikit fakir miskin, yang lain tuan-tuan buat BBQ boleh je. Tapi fakir miskin kena sampai. Bahagian dia kena sampai. Kemudian ada yang kata 1/3, ada yang kata tak sampai 1/3 pun tak apa fakir miskin. Ada juga ulama sebut. Tapi sebaiknya jalan selamat 1/3 fakir miskin, 2/3 tuan-tuan nak BBQ terpulang. Hibah tak wajib. Hibah tak wajib. Fakir miskin yang wajib. Kemudian tuan-tuan, kita tengok mana ni? Hempedu binatang ni tuan-tuan. Nanti saya tengok ni. Hempedu najis. Saya pelik dia sebut najis padahal semua boleh makan. Semua boleh makan. Kenapa dia sebut najis ni? Ni jelas sebut ni. Maka dia tanya, boleh tak makan hempedu binatang yang kena sembelih? Nampak tu? Hempedu binatang yang kena sembelih. Tu dia tanya, jelas tadi tu. Saya sampai saya buka satu kitab lagi, betul ke ni? Sebab semua binatang yang disembelih halal dimakan anggota dia. Baik, kemudian mana ni? Adakah itu apa? Mana ni? Adakah suci atau najis? Maka dijawabnya bahawasanya ia najis kerana barang yang dihancur. Nampak? Dia kata najis. Tak boleh makan hempedu. Pelik ni. Nanti kita tengok. Kerana bahawasanya ia najis kerana barang yang dihancur di dalam batin seperti darah. Hancur dalam batin seperti darah. Dia anggap hempedu tu macam darah. Kemudian, kerana sebab apa? Binatang korban, sekalipun tuan-tuan korban, darah dia najis. Najis dia najis. Tuan-tuan sembelih lembu, dalam perut dia najis. Najis. Jangan makan pula najis tu. Najis. Dia punya darah najis. Darah tu tak najis. Sebab tu darah lembu yang disembelih mana boleh minum. Daging dia yang itu yang kita kena buang darah. Darah tu tak najis. Dia anggap empedu macam najis. Kerana cair ia di dalam kulitnya dan kulitnya suci dengan dibasuh akan dia. Kerana ia suku daripada binatang itu. Nampak? Kulit hempedu dengan hempedu. Kena faham je lah. Saya tak faham kulit hempedu. Kulit hempedu itulah kantung hempedu tu. Hempedu tuan-tuan, kita bila sebut hempedu, kita ingat kantung hempedu tu. Bukan tuan-tuan. Yang kantung hempedu tu dipanggil kantung hempedu. Dalam kitab ni dipanggil kulit yang menyimpan hempedu. Hempedu tu apa? Hempedu bukan tu. Hempedu adalah cairan yang dikeluarkan oleh hati. Saya baca balik pun faham. Tengok dalam fatwa Abdul Rahman Al-Jaziri.
yang tulis kitab apa? Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah. Oh, faham? Hempedu bukan merujuk pada kantung tu. Dia merujuk pada cairan yang dikeluarkan oleh hati. Boleh lah. Itu makna hempedu, dia cairan yang dikeluarkan oleh hati. Sebab tu hukum dia macam darah, betul. Bijak Syekh Ramli ni, tuan-tuan. Bukan kantung tu. Kantung dia sebut, kantung tu dia kata suci. Tapi kena basuh dia. Kena basuh sebab kantung tu dia ada apa dalam tu? Macam tu lah. Yang apa? Dalam perut usus lembu kan ada najis. Kena buang najis tu. Boleh makan usus dia. Sama juga kantung hempedu tu dia kata, dia sebut di sini jelas. Adapun kulitnya, kulit tu kulit kantung tu tuan-tuan. Kantung hempedu tu. Suci dibasuh dengan dia. Kantung tu boleh makan. Kerana kantung tu suku daripada binatang yang disembelih. Hempedu tu cairan yang hempedu ni tuan-tuan. Macam hempedu kita lah. Hempedu ni dia keluar. Dia terus ke mana? Ke usus. Sebab hempedu ni cairan dia digunakan untuk memudahkan mencernakan makanan berlemak dan menyerap dia. Itu fungsi hempedu, penting. Itu hati yang rembeskan dia. Dia pergi ke usus kecil kita supaya mudah untuk menghadam makanan yang berlemak dan untuk menyerap dia. Itu fungsi hempedu. Itu yang ada satu pakcik dia, ada satu tempat saya pergi mengajar tu. Sihat je orang, nampak sihat orang dia, tapi dia kata dia tak sihat. Saya tengok sihat dia, rumah dia dekat dengan surau, tapi saya tak pernah tengok muka dia. Saya mengajar surau tu lama. Rupanya dia kata dia sakit sebab dia satu hari dia tengah kait pelam, hempedu dia pecah. Jadi pergi hospital. Bila pecah hempedu ni meletup, pecah habis. Pergi hospital Teping, operate pukul 1 sampai 11 malam sebab dia nak cuci balik, buang hempedu. Doktor pelik. Yang pertama, macam mana boleh pecah? Pecah tu hempedu. Yang kedua, doktor pelik pasal apa hidup lagi. Biasanya kalau pecah mati. Tapi dia tak mati, nyawa dia panjang lagi. Cuma doktor petang kat dia, doktor kata pak cik tak boleh makan dah benda yang berlemak. Doktor dah sebut dah tak boleh makan sebab hempedu dah tak ada. Dah pung meletup. Sebab fungsi hempedu dia macam ni tuan-tuan. Hempedu ni masa kita makan, hati rembes, dia terus ke mana? Sehari tuan-tuan, kalau manusia sehari hati merembeskan hempedu. Tuan-tuan ingat hempedu ni bukan kantung tu dah. Cairan. Itu hempedu. Sebab kita selalu ingat kantung tu bukan. Kantung tu boleh makan kalau lembu lah. Binatang yang halal dimakan, boleh makan hempedu dia. Masa tuan-tuan makan, bila hati rembeskan hempedu tu, dia akan pergi ke usus terus. Tapi kalau masa kita tak makan, sehari hati kita mengeluarkan hempedu 1 liter tuan-tuan, banyak. Kalau tuan-tuan tak makan, tuan-tuan puasa ke apa ke, hati duk keluarkan. Itu fungsi kantung tu, kantung hempedu tu. Bila kita tak makan, kita puasa dan sebagainya, bila hati kita rembeskan hempedu tu, dia akan disimpan di kantung tu. Disimpan dan dipekatkan. Bila diguna, masa kita makan. Terutama bila kita buka puasa, kita makan banyak, masa tu dia rembes terus ke usus kecil. Supaya senang nak mencerna makanan yang berlemak dan untuk menyerap dia. Jadi sebab tu kantung tu penting. Bila kantung tu tak ada simpanan hempedu. Jadi tak cukup yang bila sekali kita makan banyak, yang daripada hati tu tak banyak. Tidak, dia keluar daripada kantung tu. Support kan, simpanan hempedu. Sebab tu orang yang macam mak saudara saya pun hempedu dia dah buang dah. Dia ada batu, sakit sangat, buang dah hempedu. Yang dah tak ada hempedu, dia sini hempedu kan. Dia tak boleh makan yang bukan-bukan, jaga-jaga, terutama yang berlemak. Bila doktor pesan kat pakcik ni tak boleh makan yang berlemak, bersantan, dia makan juga. Apa jadi dengan dia tuan-tuan? Jam usus jam. Dia jadi apa? Kira macam apa? Hempedu ni kira macam filter kat filter kat lah. Enjin kereta macam filter tu. Filter kalau tak ada rosak enjin, macam tu lah hempedu tuan. Dia makan banyak juga, jam usus. Dia kata kat saya, buang banyak, operate badan, nak overhaul balik usus ni. Penting usus hempedu ni. Jadi dalam soalan dia, cair hempedu memang tak boleh makan, dia najis. Malah cair hempedu tu dia ada juga kolesterol dan dia ada racun sebenarnya di badan kita ni. Dia ada menghasilkan benda-benda bahaya pada badan kita ni, dikeluarkan oleh hempedu. Dia nak tapis tu dikeluarkan. Dan benda tu beracun. Macam air kencing lah. Air kencing najis ni, dia beracun tu. Orang yang makan air kencing dengan najis, boleh sakit. Sebab dia lebihan badan kita yang kotor. Orang yang makan najis boleh sakit, kuman banyak dalam tu. Sama juga cairan hempedu. Dia tak boleh diminum sebab dia kelebihan kolesterol dan dia ada racun sikit. Jadi yang maksud dia kata najis yang tu lah. Cairan hempedu tak boleh makan.
Tapi kantung dia boleh makan. Boleh lah. Jadi kalau lembu, bila kita ambil hempedu lembu tu, tak boleh minum lah dia punya hempedu tu, najis. Dia macam darah hukum dia. Jadi kita kena buang dia punya apa? Kita kena cuci dia punya apa? Kantung tu lah. Kantung hempedu tu kita kena cuci, buang semua cairan dalam tu. Najis. Cairan mata tak apa. Mata tak apa. Mata suci. Dia bukan darah. Cairan hempedu tu. Boleh lah. Dia kena buang semua. Jadi dia kena buang semua, cuci. Boleh makan hempedu kantung tu boleh makan lah. Kata teringat tahun 2020 masa Covid tengah mengganas tu, ada Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan Cina, negara Cina lah, dia menggalakkan atau mensarankan supaya merawat COVID-19 dengan menggunakan hempedu beruang. Jadi isu juga lah pasal beruang matahari dengan beruang dalam Malaysia ni lah. Beruang kat Malaysia tak banyak dah. Beruang Asia ni lah, dia ada 25,000 tak banyak. Kat Malaysia pun ada beruang kan, tapi bukannya beruang besar macam Rusia tu. Dia ada beruang kat Malaysia ni halus-halus je, dia tak besar. Beruang tu lah. Dan beruang ni spesies terancam. Jadi katanya hempedu dia tu boleh berubat lah. Tapi yang ni dibantah lah pasal kita pun tak setuju lah najis. Betul tak? Cari benar najis. Binatang yang tak halal dimakan najis lah. Baik, kemudian. Jadi boleh makan kantung dia boleh makan, cairan dia tak boleh makan. Kemudian. Farak cabang, hukum cabang. Jikalau dijatuhkan di dalam air yang 2 kolah tanah, air 2 kolah, tuang tanah dalam tu, bukan makruh tu. Saya tengok makruh tu. Nanti kena tengok tanah makruh, bukan makruh, mengkeruh. Mengkeruh maksud dia keruh, air keruh. Jadi air tu jernih, buah tanah jadi keruh lah, keruh dekat tanah tu. Tapi air di sini air 2 kolah, buah tanah sampai jadi keruh. Baik, kemudian dibasuh di dalamnya tangan yang kena najis mughalazah. Dia buat itu pasal apa? Sebab saya nak basuh tangan yang kena najis mughalazah. Tahu mughalazah sama ada anjing atau babi lah. Kemudian dibasuh 7 kali. Sucilah tangannya, suci. Dia anggap suci sebab air itu 2 kolah, dan tanah tu tidak menyebabkan air itu menjadi mustakmal. Jadi air itu mutlak, dalam masa yang sama juga dianggap air tanah. Jadi boleh dia basuh 7 kali dalam tu. Jadi sucilah tangan dia. Kemudian tanah itu apabila jernih airnya, maka dikeluarkan tanahnya. Tanah bila kita kocak ke air memang dia jadi keruh. Tapi tuan-tuan biar dalam sehari dalam 5-6 jam, tanah tu akan mendak ke bawah. Betul tak? Dia mendak ke bawah jadi jernih. Jernih air tu. Kemudian bila dah jernih, kita cedok tanah yang kat bawah tu, kita cedok. Yang bawah air tu kan, kita cedok dia. Dikeluarkan tanahnya, tiada boleh lagi dibuat basuh akan najis mughalazah. Tak boleh. Tanah tu tak boleh guna dah. Kenapa tak boleh guna? Dan jikalau dikeringkan, walaupun kita bagi kering, tidak boleh dibuat tayamum kerana sudah mustakmal. Tanah tu jadi mustakmal pasal dah digunakan untuk menyucikan najis mughalazah. Suci tiada lagi menyucikan. Demikianlah disebut pada fatwa Syekh Ramli Kabir. Bolehlah. Kita pun tak buat, ni sekadar makluman lah. Farak, jika terpercik air membasuhkan najis mughalazah daripada tempat najis kepada tempat yang lain, maka wajib ditaruh tanah padanya. Jika belum lagi, ni najis mughalazah dia special sikit. Tentang basuh najis mughalazah, air yang terpercik pada dia tu jangan kena tempat lain. Kalau kena tempat lain tu juga kena basuh dengan air tanah. Kalau belum lagi, basuh dengan air tanah. Boleh lah. Kita basuh tangan kita yang ada najis mughalazah kan, air yang terpercik tu. Kalau terpercik kena tempat lain, tempat tu pun kena basuh juga dengan air tanah. Air yang keluar tu. Kalau najis biasa, air tu jadi mustakmal. Ingat yang kata mendatangkan najis tu, mendatangkan air ke atas najis. Tapi najis mughalazah tak? Dia berat, najis berat. Jadi kalau basuh tangan ni, terpercik air ke tempat lain tu juga kena basuh dengan air tanah. Kalau belum lagi, basuh dengan air tanah. Kalau dah dibasuh, kita tengok Jadi itu ditaruh tanah. Maka jika sudah tiada berkehendak lagi, tetapi jika terpercik air yang ketujuh. Tapi kalau kita dah basuh tangan kita, katakanlah dia pertama kita buang najis dulu.
Air liur dia ke najis kita buang dulu. Basuhan yang pertama, basuhan yang kedua kita guna air tanah contoh. Kemudian basuhan yang ketiga tu terpercik ke tempat lain contohnya lah. Maka yang terpercik ke tempat lain tu tak perlu lagi guna air tanah. Pasal kita dah guna air tanah tadi. Boleh lah. Contohnya terpercik kena seluar kita. Cukup kita percikkan kalau itu basuhan yang ketiga, tempat yang terpercik tu pun kita kena basuh sekali. Basuhan ketiga, 4, 5, 6, 7. Boleh Tanah tak payah dah. Boleh. Sebab kita dah basuh dengan air tanah pada permulaan. Basuhan yang kedua kita dah basuh. Terpercik masa basuhan yang ketiga. Air tanah kita dah guna. Air kita dah guna dah pada basuhan yang kedua. Jadi tempat yang terpercik tu tak perlu guna air tanah. Sebab tempat yang kita basuh tu dah guna air tanah dah pada basuhan yang kedua. Dia terpercik masa basuhan yang ketiga. Yang terpercik tu kita kena basuh seperti mana tu je. 3, 4, 5, 6, 7. Contohnya saya basuh tangan saya. Contohnya lah, saya basuh tangan saya. Kena air kencing contohnya kencing anjing. Saya basuh buang dulu. Hilangkan dulu najis dulu. Dah hilang tu barulah kita Barulah kita kita basuh 7 kali. Pertama dengan air tanah, betul tak? Pertama dengan air tanah. Yang kedua saya guna air, yang pertama air biasa. Yang kedua saya guna air tanah. Yang ketiga saya guna air biasa. Masa saya guna air biasa ni terpercik sikit. Lepas saya basuh tu terpercik. Daripada tangan saya kena seluar. Seluar saya kena basuh sama. Basuhan yang ketiga, 4, 5, 6, 7. Air tanah tak payah dah. Tapi masa saya basuh basuhan yang pertama tu, tak guna air tanah lagi ni. Basuhan yang pertama tu terpercik kena kat seluar saya. Maka basuhan yang kedua guna air tanah, seluar saya pun kena buat air tanah juga. Boleh Air teruslah gimana tu je. Boleh gitu. Kemudian jika terpercik yang ketujuh kali maka suci sudah. Tapi kalau terpercik yang ketujuh tak apalah, pasal dah suci. Dah suci. Sudah. Maka jika belum lagi air yang ketujuh, maka mengikut ia tempat najis pada bilangannya. Maka jika daripada yang ketiga kalinya, maka berkendak dibasuh akan yang 4 kali lagi. Demikian lagi dikejar ke atas kias itu. Macam itulah, macam saya sebut tadi lah. Teruskan. Su'ila radhiyallahu ditanya lagi, daripada seorang membasuh ia akan kain umpamanya daripada najis ainiyah atau hukmiyah, dan lagi ada padanya darah. Ini kita bincang ni, darah kutu anjing atau umpamanya darah binatang lah. Maka adakah wajib dihilangkan dia dahulu atau tiada? Maka jika sukar hilang melainkan dengan minta tolong dengan sabun, tak boleh hilang, kena guna sabun. Atau diguntingnya, kena guna sabun ataupun gunting teruslah, tak mau hilang. Maka wajib dihilangkan jua atau dimaafkan daripadanya jika darurat, dan jika bercampur dengan barang yang tersebut itu atau tiada. Dah sebut dah kat tuan-tuan dulu kan, baju yang kita basuh darah dia tak hilang, boleh guna tak boleh guna? Ni dia tanya ni dia kata tak boleh hilang melainkan kena guna sabun. Ataupun kalau guna sabun tak boleh, gunting ni gunting terus tempat tu. Kita tengok apa jawapan ni. Dan daripada jikalau dijawabnya dengan bahawasanya dihukumkan sucikan itu serta ada tinggal darah itu kerana kesukaran menghilangkan dia, kerana balwa fatwa Syekh Ramli. Nampak? Tuan-tuan dah basuh dia tak hilang dah. Tak hilang, tuan-tuan dah basuh tak hilang, cukup, tak payah gunting pun. Hatta Syekh Ramli kata sabun pun tak perlu pun. Kita dah basuh tak hilang, basuh seperti biasa. Sebab zaman Nabi mana ada sabun. Zaman Nabi dengan berharap mana ada sabun. Basuh seperti biasa saja, dah tak hilang memadai. Tapi kita nak usah buah sabun, bubuh lah. Tapi jangan sampai rosak pakaian. Ni sampai rosak pakaian dan membazir, betul tak? Tuan-tuan tonyoh sampai berbulu, rosak baju. Tak perlu tonyoh sampai berbulu. Tuan-tuan tanya dah memang tak boleh hilang, memadai. Tuan-tuan nak buah sabun lagi, bagi tuan-tuan buah sabun dah tak hilang, memadai. Ni buah kelorok, rosak baju. Tak perlu buah kelorok tuan-tuan. Baju berkeput kelorok ni. Kalau baju yang warna ni habis warna dia, luntur habis. Jadi kalau kena darah tak perlu buah kelorok, rosak baju. Dah rosak baju. Baik. Kemudian dimaafkan. Panjang tuan-tuan. Kita kena berhentilah panjang tu. Panjang. Kena berhenti tu. Su'ila radhiyallahu anhu. Isyak tadi kan? Betul? Isyak kita stop lah. Panjang tu. Su'ila radhiyallahu anhu. Saya ingatkan boleh habis sampai bawah, sampai bab tayamum. Tapi panjang ni.
Kita berhentilah tuan. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Hari itu 30 saya tak main. Semua orang tak larat tuan. Tentang korban sini. Korban apa kok? 5. Banyak tempat memang hari tasyrik semua tak ada lah. Start kuliah pun semalam, Penang. Habis malam ustaz. Semua pakat korban. Baik. Jadi insya-Allah kita bertemu bulan ni ada 30 lah. Ada kok noh. 30 bulan insya-Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an Muhammad tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahma wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam alhamdulillahirabbil alamin.